Kita ambil di sebelah lah, surat 19 itu. Hadis Umar. Hadis Umar hanya diriwayatkan melalui Abdul Karim bin Abil Mukhariq daripada Nafi', daripada Ibni Umar, daripada Umar. Katanya, pernah Nabi SAW melihat aku membuang air kecil sambil berdiri. Maka baginda bersabda, "Wahai Umar, janganlah kamu kencing sambil berdiri." Selepas itu aku tidak lagi kencing sambil berdiri. Abu Isa berkata, hanya Abdul Karim bin Abil Mukhariq memarfu'kan hadis ini, sedangkan dia seorang yang dhaif di sisi ahli hadis. Ayyub As-Sakhtiyani mendhaif dan mempertikaikannya. Ubaidullah pula meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibni Umar. Katanya, Umar berkata, aku tidak pernah kencing sambil berdiri semenjak memeluk agama Islam. Hadis atau asar ini lebih sahih daripada hadis Abdul Karim. Hadis Buraidah dalam bab ini tidak mahfuz. Kemudian kita pergi pada buka surat 114. Ini lagi komentar Imam Tirmizi. Maksud larangan daripada membuang air kecil sambil berdiri ialah untuk mengajar adab, yakni tata susila, bukannya untuk mengharamkan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, kencing sambil berdiri merupakan salah satu kebiadaban. Itu bab seterusnya, bab yang ke-9. Kita masih lagi bincang tentang bab yang ke-8. Dan yang saya baca sekejap tadi masih lagi komentar Imam Tirmizi terhadap hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10, yaitu di bawah tajuk bab larangan membuang air kecil sambil berdiri. Di bawah tajuk ini, sebagai hadis asasnya atau usulnya, Imam Tirmizi mengemukakan hadis Aisyah. Itu hadis Aisyahnya. Kata Aisyah, man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquh, ma kana yabulu illa qa'idan. Setakat itu kata-kata Aisyah. Dan seterusnya, selebihnya itu adalah komentar yang dibuat oleh Imam Tirmizi di bawah hadis tadilah. Jadi terjemahan dia sebelah tu 105. Kita pergi terus kepada 106. Aisyah berkata, kalau ada sesiapa menceritakan kepadamu bahawa Nabi SAW selalu membuang air kecil sambil berdiri, janganlah kamu membenarkannya, yakni janganlah kamu mempercayainya. Baginda SAW tidak kencing melainkan dalam keadaan duduk, yakni bertinggung.
Itulah hadis Aisyah yang Imam Tirmizi kemukakan sebagai hadis asasnya di bawah bab yang ke-8 tadi. Di bawah bab yang ke-8 tadi. Seterusnya kita bertemu dengan komentar Imam Tirmizi. Adapun hadis Aisyah itu kita telah bincang dah sebelum ini, cuma nak sebut sepintas lalu sebab lama kita bercuti takut tak ingat. Ini tajuk apa ni? Jadi di bawah tajuk yang ke-8 itu. Jadi hadisnya adalah hadis yang ke-10. Seterusnya Imam Tirmizi buat komentar pada buka surat 8. Kata Abu Isa, bila dia kata Abu Isa itu maknanya komentar dia lah. Berhubung dengan bab ini ada juga hadis daripada Umar, Buraidah dan Abdurrahman bin Hasanah. Jadi selain daripada Aisyah meriwayatkan hadis yang membawa maksud itu sesuai dengan bab yang ke-8 ini, ada lagi beberapa orang sahabat yang lain juga meriwayatkan hadis yang memberi makna yang lebih kurang sama. Itulah yang maksud fil bab. Imam Tirmizi telah kemukakan beberapa orang sahabat yang turut meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis Aisyah ini, yang dijadikan oleh orang-orang yang berpegang, orang-orang yang berpendapat bahawa kencing sambil berdiri itu dilarang. Dilarang itu sebagai haram, makruh, khilaful aula atau khilaf adab saja. Itulah dalilnya. Kemudian Imam Tirmizi kata hadis Aisyah adalah yang paling hasan dan paling sahih dalam bab ini. Ini semua kita telah bincangkan sebelum ini. Kemudian hari ini kita nak tengok pula apa komentar Imam Tirmizi terhadap hadis Umar yang dia sebut tadi dalam fil bab itu. Tadi kan berhubung dengan bab ini ada juga hadis daripada Umar yang disebut sebagai asas dalam bab ini. Bukan hadis Umar, itu hadis Aisyah. Tapi dia kata ada beberapa orang lagi yang turut meriwayatkan hadis, lafaz bukan sama tetapi mafhumnya samalah, daripada Umar. Ini apa komentar dia terhadap hadis Umar itu. Dia nak cerita di sini bahawa hadis Umar itu telah diriwayatkan dengan dua cara oleh perawi. Satu dalam bentuk marfu', satu lagi dalam bentuk mauquf. Itulah yang kita baca tadi. Hadis Umar hanya diriwayatkan melalui Abdul Karim bin Abil Mukhariq daripada Nafi', daripada Ibni Umar, daripada Umar katanya, pernah Nabi SAW melihat aku membuang air kecil sambil berdiri. Maka baginda bersabda, wahai Umar, janganlah kamu kencing sambil berdiri. Selepas itu aku tidak lagi kencing sambil berdiri. Inilah yang dimaksudkan dengan hadis Umar. Hadis ini mengandungi larangan juga. Umar jangan kencing sambil berdiri. Hadis Aisyah tadi dia kata, kalau ada sesiapa cerita kepada kamu Nabi kencing sambil berdiri, jangan percaya, jangan benarkan dia. Nabi SAW tidak kencing melainkan dalam keadaan duduk. Itu semacam ada larangan lah juga di situ. Jadi yang lebih terangnya dalam bentuk larangan sebenarnya hadis Umar ni. Hadis Umar ni. Tetapi yang meriwayatkan hadis Umar ini secara marfu' begini. Mana di marfu' itu makna hadis itu dikaitkan dengan Nabi SAW. Hanya Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Ini kata Imam Tirmizi. Orang lain tak ada memarfu'kan hadis ini, yang ini mengatakan hadis ini marfu', ada kaitan dengan Nabi SAW. Tak ada orang lain yang sebut begitu. Yang lain-lain kalau hadis Umar ni berhenti setakat dia lah.
Tak ada pula dia kata Rasulullah kata begitu kepada dia, mana tidak dikaitkan dengan Rasulullah. Orang-orang lain semuanya kalau hadis Umar ni mauquf, bukan marfu'. Yang marfu' itu hanya riwayat Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Abu Isa berkata, inilah komen Imam Tirmizi, hanya Abdul Karim bin Abil Mukhariq memarfu'kan hadis ini. Dia nak bagi ilmu kepada kita lah tu. Hadis ni kadang-kadang ada diriwayatkan secara marfu', ada secara mauquf, sesuatu hadis itu. Kadang-kadang kita dengar yang marfu' tu kita ingat tinggi lah, sebab dia ada kaitan dengan Rasulullah. Tapi tidak semesti hadis marfu' itu lebih tinggi, lebih kuat. Kalau nak kira dalam masalah ni, yang mauquf itu lebih kuat, bukan yang marfu'. Dia nak perkenalkan kepada kita bahawa tidak semesti hadis marfu' tu yang dikaitkan dengan Nabi itu lebih baik kedudukannya. Kalau macam yang ni, tengok Abu Isa berkata, dia seorang ni ya, yang kata marfu' ni, sedangkan dia seorang yang dhaif di sisi ahli hadis. Jadi dia seorang saja yang kata ada kaitan dengan Nabi itu, melibatkan Nabi itu. Yang dia pula dhaif. Orang lain yang menghentikan cerita di setakat Umar saja, tidak melibatkan Nabi, itu lebih sahih. Lebih sahih. Jadi bila bercanggah begini, yang mana kita nak pakai? Dan yang lebih kuat tu pula kandungannya, isinya bercanggah dengan riwayat Abdul Karim itu. Dalam keadaan ini kita nak buat macam mana? Kita kena tarjihkan yang satu lagi. Itulah yang kaedah yang Imam Tirmizi ajarnya. Siapa yang kata Abdul Karim ni dhaif, Imam Tirmizi kemukakan satu saja. Contoh, dia tidak nak banyak, dia isyarat-isyarat. Yang lain-lain tu dia nak bagi peluang kepada orang lain pula lah. Ayyub As-Sakhtiyani mendhaif dan mempertikaikannya. Jadi Ayyub bin Abi Tamimah ni seorang yang masyhur, alim besar dan seorang ulama yang mu'tabar. Dia kata Abdul Karim bin Abil Mukhariq ini seorang yang dhaif. Baik, kita tengok di situ ada nota, saya buat nota 129, 130 dan seterusnya, ada beberapa nota di situ. Elok kita bacalah. Abdul Karim bin Abil Mukhariq Al-Basri, itu nota 129. Al-Muallim, dia dikenali sebagai muallim. Al-Muaddib, itu salah ejaan itu, Muaddib, sepatutnya ada A lah selepas koma itu. Muaddib, guru dan pendidik dia ni. Abu Umayyah, itu kunyahnya. Abdul Karim bin Abil Mukhariq menerima hadis daripada Anas bin Malik, Harith Al-A'war, Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Imam Abu Hanifah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan lain-lain pula adalah antara tokoh-tokoh hadis yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Abdul Karim merupakan salah seorang perawi Sihah Sittah. Dalam kitab 6 kitab hadis Sunni yang masyhur tu, dia ni salah seorang perawi. Ada semua dalam kitab mana-mana pun ada. Bagaimanapun kedudukan ada pun ada macam mana, itu kena perjelaslah. Tak sama kepada orang yang tidak belajar, dia kata ada, samalah, dah ada. Tidak begitu. Cuba tengok ni. Bagaimanapun Bukhari hanya mengambil riwayat-riwayat beliau secara ta'liq sahaja. Bukhari ambil riwayat dia ni secara ta'liq sahaja. Maksud secara ta'liq ialah dia tidak sebut sanad di bawah. Daripada dia nak sampai kepada Abdul Karim tu dia tak sebut. Ini orang panggil riwayat secara ta'liq atau
mu'allaqah. Ta'liqah sama juga. Kalau banyak ta'liqah lah. Kalau satu ta'liq, riwayat secara ta'liq. Jadi kita kena faham lah, jangan kita faham mengikut bahasa Arab. Ta'liq itu mana komentar. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan, mengambil secara ta'liq, secara komentar. Imam Bukhari buat begitu, bukan. Ta'liq itu bukan makna komentar. Ta'liq di sini itu istilah hadis. Istilah hadis. Ta'liq kalau dari segi bahasa dengan makna gantung, ta'liq nikah, dan sebagainya, talak. Ta'liq cerita lain pula. Ini ta'liq dalam ilmu hadis. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seseorang dengan tidak menyebut sanad di bawahnya, terus dia ambil, dia kata misalnya Imam Bukhari kata Abdul Karim bin Abil Bukhari, dia tak sempat dengan Abdul Karim, dia tak sebut sanad. Cara Imam Bukhari buat begini tu, dia nak isyarat sesuatu tu, bukan saja-saja. Dia tak ada ambil hadis dia tidak ambil dalam bentuk musnad. Musnad pula sebagai usul. Itu kena faham tu. Ramai orang tidak faham. Dengan sebab itu dia keliru apabila baca Mustadrak misalnya, Mustadrak Hakim, dia kata ini hadis ini menepati syarat Bukhari dan Muslim. Dia pakai secara umum tu sebenarnya. Syarat Bukhari dan Muslim semata-mata kerana perawi ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, tanpa mengambil kira ada tu macam mana. Itu kena faham. Bila nak baca kitab Mustadrak Hakim misalnya, dia selalu kata hadis ini menepati syarat Bukhari dan Muslim. Maksud dia tu semualah, mana-mana ada perawi dalam Bukhari, dia kira itu syarat. Padahalnya tidak mesti itu tidak syarat betul-betul. Yang maksud syarat Bukhari ini, yang jadi hadis dia jadi tinggi, lebih tinggi daripada yang lain itu, kalau riwayat musnad dia dalam usulnya. Usul itu maksudnya hadis asas dia, bukan sebagai mutaba'at atau syawahid, bukan sebagai ta'liq. Kalau sebagai ta'liq bukan, tak boleh kita kata dalam arti kata yang sebenarnya kita nak kata menepati syarat Bukhari, tak boleh macam tu. Tapi istilah umum, di situ ada macam tasamuh lah, sikap mudah, tapi kena faham sebenarnya. Bukan semua orang dia ingat dah kata menepati syarat Bukhari dan Muslim jadi tinggi lah. Tengok dulu siapa yang dimaksudkan syarat Bukhari itu. Kalau Abdul Karim bin Abil Bukhari, Imam Bukhari sebut macam mana, itu yang kena tahu. Imam Bukhari ambil secara ta'liq sahaja. Kemudian sebagai mutaba'ah, hanya satu saja riwayatnya dikemukakan oleh Bukhari. Sebagai mutaba'ah pula satu saja, bukan banyak. Kadang-kadang seseorang perawi beratus kali dia ambil. Ni kenapa satu sekali? Itu pun sebagai mutaba'ah, mana bukan sebagai hadis usul. Mutaba'ah maknanya hadis sokongan yang Imam Bukhari jadikan sebagai asas di bawah sesuatu bab itu yang lain, yang dia jadikan sebagai asas itu lain. Kemudian dia bawa lagi riwayat-riwayat lain, beberapa riwayat lain selain daripada yang asas sebagai sokongan. Kalau tak ada yang itu pun tak apa. Sebagai sokongan itu, dan di atas dia, atas sekali, sahabat perawi di kalangan sahabat tu perawi yang sama dengan yang diriwayatkan sebelum itu. Katakanlah Anas, Anas juga, yang itu dipanggil mutaba'ah. Kalau sahabat itu lain, itu dipanggil syawahid. Jadi Imam Bukhari ambil riwayat dia ni, kalau dengan bersanad, hanya sebagai mutaba'ah. Itu pun satu kali saja, bukan banyak kali. Yang ada, kalau nak adanya, secara ta'liq. Ini
bermakna Imam Bukhari tidak meletakkan dia pada tahap yang tinggi sebagai perawi dia yang menjadi kebanggaan dia, dan semua orang pun berbangga. Semua orang kata, oh penat Imam Bukhari buat kerja ni, nak cari perawi yang betul-betul hebat, yang betul-betul apa ni orang kata, yang betul-betul hebat dan yang betul-betul sempurna lah, kita kata cara dia tu tinggi lebih daripada orang lain. Yang tu yang payahnya, bukan macam Abdul Karim. Itu yang kena faham. Ramai orang tak faham sebab dia tidak belajar. Sebab dia tidak belajar, ataupun mungkin juga dia belajar gitu-gitu lah. Dia belajar terjemuk saja, tak bincang pun tentang benda-benda begini. Itulah sebab jadi gitu. Ramai keliru. Secara ta'liq sahaja. Sama juga macam Ibnu Ishaq, Imam Bukhari ambil, tapi secara ta'liq. Itu berbeza dengan riwayat musnad dia. Riwayat musnad dia berbeza. Muslim pula hanya mengambil satu saja riwayatnya sebagai mutaba'ah. Muslim hanya ambil satu saja, itu pun sebagai mutaba'ah. Kena faham, bukan sebagai riwayat usul dia, sebagai riwayat sokongan saja. Riwayat daripada sahabat itu sudah ada riwayat yang kuat sebelum itu. Kemudian dia tambah dengan yang ini daripada sahabat itu, jaluran sanad di bawah tu lain lah. Kalau daripada dia ni hanya satu sahaja. Jadi di situlah ulama-ulama hadis ni menilai. Dia nilai, cuba tengok, Imam Bukhari ambil cara dia begini. Kalau untuk mutaba'ah satu, Imam Muslim pun satu, orang lain ambil banyak. Ini maknanya syarat dia ketat. Orang lain syarat dia tidak ketat, longgar. Daripada situlah mereka menilai sesuatu hadis tu yang kata tinggi, yang semua orang iktiraf, akui ketinggian Bukhari Muslim tu. Kenapa? Sebab daripada orang-orang macam ni dia tak ambil. Yang ni sebagai riwayat usulnya atau sebagai riwayat asasnya. Tapi itu mengikut pendapat setengah-setengah ulama. Setengah-setengah ulama kata Imam Muslim tak ambil satu pun tak ada. Yang kata Abdul Karim tu orang keliru, kata dia. Bukan Abdul Karim ni, Abdul Karim lain. Maknanya dari segitu Imam Bukhari Imam Muslim lebih ketat lagi lah. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kadang-kadang Imam Muslim lebih ketat lagi daripada Bukhari. Imam Bukhari ambil juga satu sebagai mutaba'at, dia langsung tak ada. Adapun orang yang kata dia ada ambil satu mengikut Al-Mundhiri, itu keliru. Tak apalah kalau kita terima yang orang lain kata ambil satu, satu sama dengan Bukhari juga, dia tak ambil banyak. Menurut Al-Mundhiri, Imam Muslim tidak mengambil satu pun riwayatnya. Hanya sesetengah pihak terkeliru mengatakan Imam Muslim menerima riwayat Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Padahal Abdul Karim yang diterima Muslim itu ialah Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Keliru. Seorang perawi thiqah, bukannya Abdul Karim bin Abil Mukhariq yang dipertikaikan ini, yang kita sedang berhadapan sekarang ini. Abdul Karim bin Abil Mukhariq. An-Nasa'i mengambil sedikit sahaja riwayat beliau. Dia ambil sedikit sahaja riwayat beliau. Abu Daud hanya mengambil riwayat Abdul Karim untuk kitab marasilnya sahaja. Sunan Abi Daud lain, marasil Abu Daud lain. Kalau di dalam cetakan yang kita buat belajar di Pakistan tu, marasil Abu Daud ni dia cetak di belakang. Di belakang sebagai lampiran. Tebal juga marasil, tapi tidaklah setebal Sunan Abi Daud tu. Jadi marasil itu pun kita belajar juga.
Marasil itu maknanya hadis-hadis mursalnya dikumpulkan setempat. Marasil Abu Daud, kedudukannya tidak sama dengan sunan tu, lebih rendah lagi daripada sunan Abi Daud. Sebab itu hadis mursal, banyak daripada hadis mursal ini adalah hadis dhaif. Jadi kadang-kadang orang kata ini hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud riwayat di mana? Kalau dalam marasil dia tu tidak kuat, banyak. Dalam sunannya lain, dalam sunan tu pun banyak juga kena tengok. Dalam sunan tu pun banyak juga yang kita kena tengok. Sementara Tirmizi dan Ibnu Majah pula mengambil agak banyak riwayatnya. Sebab itu dari segi penarafan, kedudukan kitab-kitab yang 6 tu di kalangan ulama berbeza-beza. Ada yang kata Bukhari, Muslim, Tirmizi nombor 3. Ada yang kata Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ada yang kata Bukhari, Muslim, Nasa'i. Mengikut Maulana Anwar Shah Kashmiri, Bukhari, Muslim, Nasa'i, bukan Abu Daud, bukan Tirmizi. Abu Daud tu jatuh nombor 4, Tirmizi tu nombor 5. Sebab apa? Dia tengok dari sudut sana lah. Dari segi perawi-perawi yang bermasalah tu banyak ke tidak dia ambil. Dia tengok dari sudut itu. Betul lah, kalau tengok dari sudut itu sudah tengok. Nasa'i hanya ambil berapa? Sedikit saja. Sedangkan orang lain ambil. Tirmizi ambil lebih banyak. Macam mana kita nak letak Tirmizi di atas lagi daripada Nasa'i? Ini dari segi faktor-faktor yang menyebabkan setengah-setengah ulama itu dia berbeza pendapat. Dan kita kena tengok pendapat siapa yang lebih tepat. Kalau macam saya lah, bagi saya Anwar Shah Kashmiri itu pendapat dia lebih tepat. Nombor 3 sepatutnya Nasa'i itu, bukan nombor 5, bukan nombor 4. Tirmizi itu bawah lagi. Bawah lagi bukan bermakna Imam Tirmizi, jangan kita faham Imam Tirmizi tak tahu pula hadis yang tinggi, bukan gitu. Bukan kita nak letak dia rendah tu, kita nak kata macam dari segi pengetahuan hadis dia rendah. Bukan begitu maksudnya. Dia tu orang lebih, dia ada maksud dia sendiri. Kenapa dia ambil riwayat daripada perawi-perawi yang lemah tu? Dia ada maksud dia sendiri. Tak boleh kita menilai dia ni kurang dari segi pengetahuan hadis. Tidak, dia tahu hadis yang tinggi, sanadnya itu dia tahu saja, dia tak ambil lah. Sebab itu orang lain sudah buat, dia nak buat benda yang orang lain tak buat lagi, barulah ada penambahan, ada kelainan. Kalau benda yang sama saja, apa maknanya? Kalau nak kira sanad yang tinggi, paling tinggi, guru dia sudah buat, Imam Bukhari sudah buat. Dia nak buat benda lain lah, takkan nak buat benda tula. Imam As-Suyuti barangkali telah terlepas pandang apabila beliau tidak menyenaraikan Abdul Karim bin Abil Mukhariq sebagai perawi Muwatta Imam Malik. Dia tu orang hebat, tapi dia dalam kitab dia Is'aful Mubattat Birijalil Muwatta, dia tak sebut ini salah seorang perawi Muwatta. Padahal kitab itu ditulis untuk mengumpulkan perawi-perawi Muwatta. Tak kira di peringkat mana pun, dia tak sebut ini. Terlepas, itulah orang panggil terlepas pandang. Dia hebat pun kadang-kadang dia terlepas juga. Dia terlepas juga. Sebab pandang saja ni, pandang saja. Budak-budak mungkin lebih cerah mata dia. Kalau nak tengok pandang, bukan menilai. Pandang, dia nampak anak bulan. Kita yang tua ni hebat pun tak nampak anak bulan tu. Begitu ni. Ini sekadar terlepas pandang. Bukanlah dia tu orang kurang, tidak, dia orang lebih. Sudut itu sepatutnya dia sebut, tak ada sebut. Kalau ada, mungkin orang sebut, adalah dalam kitab Suyuti itu tambahan, mungkin tambahan kemudian mengikut ulama-ulama yang tahu dulu, dia kata tak ada. Atau mungkin dia mendapati nuskhah lain bagi kitab itu yang ada sebut, wallahu a'lam. Dia kena sebutlah, dia berdasarkan nuskhah ni, sebab nuskhah yang maklum tak ada.
Di dalam kitab khususnya berhubung dengan perawi-perawi Muwatta bernama Is'aful Muwatta Birijalil Muwatta. Padahal Imam Malik jelas telah menerima 2 hadis daripadanya dan memasukkannya ke dalam Muwatta'nya. 2 hadis Abdul Karim yang terdapat dalam Muwatta ialah ini. Ada 2 hadis dia. Jadi Imam Suyuti telah terlepas pandang. Ada dia ambil 2. Macam mana Imam Malik ni? Orang lain tak mau, tiba-tiba dia ambil pula. Susah tu kan. Kata kitab Muwatta ni sahih, setengah-setengah tu letak lebih tinggi lagi daripada Bukhari Muslim. Ni macam mana ada perawi yang lemah macam ni pula? Mungkin timbul persoalan ni tentang rijal hadis. Satu, haddathani Yahya an Malik an Abdul Karim bin Abil Mukharib. Tengok, Imam Malik ambil daripada Abdul Karim bin Abil Mukharib. Dalam setengah-setengah kitab Muwatta dia tak ada haddathani Yahya tu, dia terus Malik, maknanya an Malik. An Malik itu pun betul juga. Betul juga. Ini haddathani Yahya ni murid Malik lah yang kata begini. Maksud Yahya tu Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi, orang Andalusia, murid dia. Kebanyakan Muwatta yang tersebar sekarang ni adalah berdasarkan riwayat dia ni. Riwayat dia ni. Jadi tertib yang ada tu seperti yang kita tengok sekarang ni daripada dia. Tapi jangan terkejut kalau tengok kitab Muwatta yang lain, macam lain pula susunan dia. Ada setengahnya yang ada dalam Muwatta ni tak ada di situ. Tak ada di situ. Ada yang ada di situ tak ada dalam Muwatta ni. Jangan keliru. Sebabnya Muwatta ni diriwayatkan oleh belas-belas orang murid Imam Malik dan masing-masing ada kitab dia. Namanya Muwatta. Yang ni nuskhah masing-masing lah. Nuskhah masing-masing. Jadi cumanya yang masyhurnya ialah nuskhah Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah nuskhah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang orang panggil Muwatta Imam Muhammad. Itu lain, tertibnya lain. Bilangannya kalau Muwatta yang biasa ni pun tak banyak. Ini lagi kurang lagi. Lagi kurang lagi. Itu Muwatta Imam Muhammad yang mana kedua-dua ni memang kita belajar lah. Memang terima secara bersanad kedua-dua tu. Adapun yang lain-lain banyak lagi, hanya perlu tahulah. Mungkin kalau bertemu dalam perpustakaan mana-mana, ya kena terima. Kena tengok dululah sejauh mana, takut-takut ada pindaan apa, rosak pula macam tu. Kenapa ulama mengutamakan nuskhah riwayat Yahya bin Yahya ni daripada Malik, daripada yang lain-lain, padahal yang lain-lain tu orang hebat-hebat juga? Antara sebabnya ialah kerana dia menerima daripada Imam Malik 2 kali. 2 kali. Satunya di peringkat permulaan, yang kedua sebelum Imam Malik meninggal dunia tu, Imam Malik tua, dia pergi pula. Ketika orang lain pergi sekali saja. Jadi yang sekali zaman dulu, bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang berlaku Zaman dulu sekali pergi dia salin lah. Salin daripada kitab Imam Malik tu, salin bawa balik ke negeri dia, jauh-jauh tempat tu. Bukan macam sekarang ni jauh pun mudah nak pergi. Dulu kalau jauh susah lah. Jadi bila balik, sedangkan Imam Malik tu dia ada tu tokok tambah dia dari semasa ke semasa. Setengah-setengah hadis dia buang, setengah-setengah hadis dia tambah. Ada. Itu sebab jadi berbeza nuskhah-nuskhah. Cuba tengok ni. An Abdul Karim bin Abil Mukhariq Al-Basri an Sa'id bin Jubair anna Abdullah bin Abbas raqada thumma istayqadha faqala li khadimihi انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح.
Bermaksud Sa'id bin Jubair, kita ambil ringkas dah daripada atas, tak sebut daripada bawah. Sa'id bin Jubair meriwayatkan bahawa pernah Abdullah bin Abbas tidur, kemudian bangun, lalu berkata kepada khadamnya, lihat apa yang telah diperbuat orang. Ketika itu Abdullah bin Abbas telah kehilangan penglihatannya, dia tua, tak nampak, jadi buta. Orang-orang zaman dulu kalau kita tengok dalam kitab-kitab ni, ramai tua buta. Tua buta. Ibnu Umar buta, Ibnu Abbas buta juga. Sebab itu dia tak nampak. Dia tanya apa orang buat, dia tak nampak. Dalam riwayat ni pun dia sebut qad dhahaba basaruhu, antara sebab hilang penglihatan, membaca kuat sangat, banyak sangat. Kemudian cahaya tak cukup kan, zaman dulu cahaya tak cukup, baca kuat. Kemudian air dia pun bukan bersih mana, bila basuh muka tu masuk. Itu antara sebabnya. Kalau nak kira dari segi sebab lain, orang-orang dulu kuat penglihatan dia, cerah mata dia, lebih kuat daripada orang zaman sekarang ni. Tapi oleh kerana antaranya dua sebab itu yang disebutkan oleh ulama, dua sebab. Khadamnya pun pergi, kemudian kembali seraya berkata, orang-orang telah selesai mengerjakan sembahyang subuh. Maka Abdullah bin Abbas bangkit mengerjakan sembahyang witir, kemudian bersembahyang subuh. Babul witri ba'dal fajri, bersembahyang witir selepas masuk fajar, selepas masuk waktu subuh. Ini salah satu. Hadis yang kedua, haddatsani Yahya an Malik an Abdul Karim bin Abi al-Mukhariq al-Basri annahu qala min kalam an-nubuwah idza lam tastahi faf'al ma syi'ta wa wad'u al-yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra fi as-salah yad'u al-yumna 'ala al-yusra wa ta'jil al-fitr wal istina' bis-sahur atau bis-suhur. Bermaksud Malik meriwayatkan daripada Abdul Karim bin Abi al-Mukhariq, kata beliau, antara ucapan Nabi ialah apabila engkau tidak berasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Meletakkan kedua tangan salah satunya di atas yang lain ketika salat, meletakkan yang kanan di atas yang kiri, segera berbuka yang dipuasa, dan melewatkan sahur. Bab meletakkan satu tangan di atas tangan yang lain dalam salat. Abdul Karim bin Abi al-Mukhariq meninggal dunia pada tahun 126 Hijrah. Jadi itulah dua hadis Abdul Karim ada. Walaupun kalau kita nak kira kan, kalau kita perhati di sini, hadis yang pertama tu bukan hadis pun sebenarnya, hanya asar. Sebab cerita tu cerita Ibnu Abbas, bukan cerita Nabi. Perbuatan Ibnu Abbas. Ini satu. Yang kedua, ini mursal. Yang kedua tu riwayat mursal. Sebab Abdul Karim bin Abi al-Mukhariq dia tak sempat dengan Nabi, dia bukan sahabat. Jadi dia terus kata, antara ucapan Nabi dia kata, sedangkan dia tak sebut sanad di atas dia ni. Ini dia sebut secara mursal, meriwayatkan secara mursal. Inilah antara sebab ramai ulama mengatakan Muwatta itu tak boleh lebih tinggi daripada Bukhari dan Muslim, walau bagaimana hebat macam mana pun. Banyak sebabnya. Antara sebabnya yang tadi, ada perawi-perawi yang kebanyakan ulama kata dhaif ada dalam Muwatta, sedangkan dalam Bukhari tidak begitu. Kalau ada pun kedudukan dia letak tu, dia riwayat secara ta'liq ke, atau sebagai mutaba'at ke, sebagai syawahid ke, ada alasan untuk orang kata ini dia kemukakan sebagai mutaba'at saja, bukan riwayat usul dia ada cara dia. Begitu juga dengan Muslim. Adapun Imam Malik dia tak ada perbezaan itu.
Jadi campur gaul semua, macam setaraf saja. Dia tak ada buat kaedah. Kalau gini, misalnya sebagai mutabaat, mungkin perawi itu rendah sikit kedudukannya pun boleh diterima juga. Dia tak ada buat macam tu. Dia ambil sama saja. Itu satu. Yang kedua, di dalamnya lebih banyak athar daripada hadis. Sedangkan yang kita nak buat rujukan yang sebenarnya hadis Nabi. Namanya pun kita hadis, tapi lebih banyak pendapat sahabat, perbuatan sahabat. Walaupun semua terima, sahabat pun tak apa juga, tapi yang lebih utamanya hadis. Ini antara sebab bagi mereka yang jadi kurang. Sepatutnya Muwatta tu duduk di bawah daripada Sahihain. Yang ketiga, di dalamnya banyak marasil atau mursalat. Macam ni, riwayat Abdul Karim bin Abdul Bukhari, tak ada sanad, putus sanad. Daripada Nabi tu kata ini, ucapan Nabi ni, lepas tu buat begini, kata begini ni, semua yang Nabi kata. Mana sanadnya? Mana siapa perawi di atas dia? Sahabat, mana sahabat? Berapa orang yang digugurkan di atas dia tu? Seorang sahabat ke? Atau dua orang ke? Salah seorang tu bukan sahabat lah. Siapa orang? Itu timbul masalah. Jadi dia banyak marasil ataupun mursalat itu. Sedangkan riwayat mursal itu secara umumnya dianggap sebagai riwayat yang dhaif. Cuma ulama mengecualikan mursalat Malik. Dia tidak dhaif. Hakikatnya, kandungan dia. Kalau kata sanad itu kita pertikai pun, kalau kita perhati dari sudut sanad lain, melalui saluran lain, benda tu ada sebut. Jadi hakikatnya tidak dhaif. Itu pendapat orang berdasarkan kajian yang telah dibuat. Misalnya benda ni yang disebut oleh Abdul Karim ni, tak adakah disebut oleh orang lain dengan sanad yang lengkap? Ada. Benda ni ada dan sahih itu. Jadi kandungan dia itu sahih. Jadi dikatakan secara borong bahawa mursalat Malik itu sahih. Gitu saja. Tapi hakikatnya itu adalah mursal. Hakikatnya adalah mursal. Dan ia bagaimanapun jadi kurang juga. Mana kita kena bersandar, bergantung kepada yang lain pula, kena tengok yang lain, bukan selesai dengan dia saja. Itu masalahnya. Sebab itu mereka katakan betul kalau Imam Syafi'i kata tidak ada di bawah rungkup langit satu kitab yang lebih sahih selepas Al-Quran, yang lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik. Itu zaman dia. Zaman tu Bukhari tak ada lagi, Muslim tak ada lagi. Yang ada hanya Imam Malik, guru dia. Pada masa tu betul lah. Dan kiranya Imam Syafi'i kata begitu, dia mengambil kira macam tadi lah, bukan semata-mata riwayat Muwatta tu saja. Bukan. Kalau semata-mata riwayat Muwatta, yang mursal akan dihukum dhaif. Tapi mengambil kira yang lain, hakikatnya bersambung. Hakikatnya bersambung, bukan putus. Sebab itu mereka katakan mursalat Malik sahih, walaupun mursal. Kalau orang lain tak boleh. Adalah beberapa orang, bukan Imam Malik saja yang mursal dia tu dianggap kuat. Macam mursal Sya'bi, itu kuat. Mursal Sa'id bin Musayyab, itu kuat. Tapi kalau mursal Hasan Basri tak kuat. Mursal Zuhri tak kuat, walaupun dia tu orang kuat, walaupun dia tu hebat, tokoh. Tapi mengikut penilaian ulama hadis, mursal dia tidak kuat. Macam mursal Malik kuat. Dia adalah beberapa orang lah, tak ramai. Yang Imam Tirmidzi sebut riwayat Abdul Karim, inilah riwayat Umar yang marfu. Ini dikemukakan oleh Imam Tirmidzi tadi. Selain daripada Imam Tirmidzi, ia juga dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi.
Kemudian nota 131 Ayyub As-Sakhtiyani. Siapa dia ni? Seorang tokoh yang thiqah, sabt, teguh. Orang Kelantan kata kemah. Seorang yang kemah, hujjah. Bila hujjah ni tinggi, thiqah tu tak hujjah lagi, boleh dipertikaikan lagi. Sambil-sambil dia kata thiqah tu, dia boleh kata lagi dhaif. Tapi kalau hujjah tidak, hujjah. Dan terbilang sebagai salah seorang fuqaha besar di zamannya. Itulah Ayyub As-Sakhtiyani. Imam Tirmizi berpada dengan dia seorang, dia saja Imam Tirmizi sebut yang mempertikaikan Abdul Karim tadi. Seterusnya kita ada nota tu. Untuk meringkaskan cerita, Imam Tirmizi hanya menyebutkan seorang sahaja tokoh yang mempertikaikan Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Padahal ramai lagi tokoh-tokoh lain yang mempertikaikannya, ramai lagi. Saja dia nak Imam Tirmizi banyak guna cara ringkas. Wafil bab dia saja tu pun maksudnya ringkas. Kalau dia nak sebut satu-satu tu panjang. Kita boleh dapat di lain. Kemudian kalau dia nak cerita, dia buat komentar macam di sini terhadap Abdul Karim, dia ambil seorang saja tokoh, dia tak banyak sebut. Jangan kita ingat dia tak tahu. Dia tahu. Apabila kita berurusan, berinteraksi, bermuamalah dengan orang macam ni, kena berhati-hati. Jangan cepat-cepat celupar mulut tu nak kata dia tak tahu. Jangan. Saja dia nak maksud ringkas lah. Kenapa kita kata dia buat ringkas? Dia nak beri peluang kepada kita buat kerja pula lah. Baru kita pun dapat ada habuan juga, dapat pahala juga. Kalau tidak, apa yang tinggalnya untuk orang kemudian? Semua selesai dah. Antara mereka ialah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni meriwayatkan hadis daripada Abdul Karim. Dia riwayat hadis daripada Abdul Karim, tapi dia kata dhaif. Sebab itu jangan kita kata bila Imam Tirmizi ambil orang tu masukkan dalam kitab dia, terima sebagai perawi, bermakna dia mengiktiraf perawi. Jangan. Silap tu kalau macam tu, silap. Ini macam ni Sufyan bin Uyainah. Tadi kita sebut antara yang ambil hadis daripada dia Sufyan bin Uyainah. Tapi Sufyan bin Uyainah pertikai dia. Lepas tu dia ambil buat apa? Dia nak banding. Dia orang alim, dia nak banding riwayat dia dengan riwayat orang lain. Bila banding dia tahulah orang ni macam mana ni orang ni, kenapa begini. Dia persoal tu tujuannya. Jadi kita nak kata dia nak cari kekurangan guru dia ke? Jangan fikir begitu. Ini agama. Guru ke siapa tak kira, yang pentingnya ya Rasulullah itu, yang itu yang terpelihara, yang itu jelas kepada kita terang benderang. Jangan keliru. Tak kira siapa pun. Kalau perlu kita tajrihkan, kita tajrihkan. Siapa dia yang kita nak jaga sangat, yang kita nak kita nak jaga hati dia sangat? Siapa? Rasulullah. Kenapa tak jaga? Kenapa tak jaga? Macam 2-3 malam lepas saya mengajar di Masjid Kota Baru Abu Daud, dan saya tengok kitab lah. Sebelum saya mengajar tu, saya tengok beberapa kitab dia. Pening kepala ulama-ulama. Dia tak faham kenapa Imam Abu Daud dhaifkan hadis ini. Dalam tu ada Ibnu Ishaq lah, ada Ibnu Ishaq perawi dia tu. Kalau ikut saya selesai masalah. Tapi kalau tak nak ikut, susahlah. Yang kata hadis Ibnu Ishaq hasan, kenapa Imam Abu Daud kata dhaif? Tak kuat. Kalau hasan lah, paling rendah pun dia, paling yang dipertikaikan dalam itu dia. Tapi hadis tu tetap hasan lagi. Kenapa kata dhaif?
Kenapa kata dhaif? Orang ni kata begini. Albani, saya tengok Albani pun kata dia tak faham juga. Kenapa? Sebab bagi Albani, Ibnu Ishaq itu hasan, perawi hasan. Kenapa Imam Abu Daud kata dhaif? Tengok banyak kita masing-masing kata begitulah. Syekh Ahmad Muhammad Syakir pun kata begitu. Pening kepala. Kenapa Imam Abu Daud kata begini? Tapi bagi orang seperti saya, selesai, tak ada apa. Kita sudah tahu dalam kitab Rijal apa kata Abu Daud terhadap Ibnu Ishaq. Dia ambil daripada Ibnu Ishaq. Jangan kita anggap bila dia ambil dia iktiraf pula. Dia anggap orang tu orang kuat. Jangan. Silap tu. Tengok dalam kitab Rijal apa Abu Daud kata. Memang dia kata dhaif. Perawi tak kuat. Patut dia kata begitu pun. Itu satu. Tapi saya tidak tengok dari sudut tu saja. Alhamdulillah Tuhan buka bagi kepada kita. Allah SWT nak bagi bukan kepada orang dulu saja. Orang kemudian pun kalau dia nak bagi, ada habuan juga untuk orang kemudian. Kalau orang dulu semua selesai dah, tak ada habuan kita lah. Saya fikir tengok ada benda lain yang Imam Abu Daud kata hadis itu lemah tu. Bukan itu saja. Kalau itu saja pun cukup dah bagi saya. Tapi saya tengok ada benda lain. Benda ni tak disebut dalam kitab-kitab tersebut. Iaitu cerita bab perang, bab jihad ni. Bab jihad. Zubair bin Awam ni dia pergi perang Zubair Ja'far bin Abi Talib dalam perang Mu'tah. Kan dia mati ada 2-3 orang. Panglima tu akhir sekali Khalid ambil bendera tu, lalulah Allah SWT bagi kemenangan. Sebelum itu 2-3 orang kan, 2-3 orang meninggal. Jadi Ja'far ini katanya bila dia pergi serang musuh tu, dia pun melompat daripada kuda dia, dia terjun daripada kuda dia dan dia pukul tetap keting, urat keting kuda dia. Urat keting ni atas pada tumit itu sampai ke bawah pelipatan lutut ini, di bawah tu dia potong itu. Apa tujuannya? Tujuannya nak ceritanya supaya kuda dia tu tak boleh digunakan oleh musuh. Sebab dia tahu dah bila dia turun tu dia tak boleh selamat. Kalau dia mati, kuda dia tu akan diguna oleh musuh. Baik dia binasakan kuda dia tu. Jadi musuh tak boleh guna untuk pergi menyerang sahabat-sahabat yang lain, orang Islam. Jadi ulama faham kenapa buat macam tu, boleh ke? Kita merugikan hak kita, kita membinasakan diri kita ke? Daripada situ timbul macam-macam pula perbincangan. Ataupun senjata kita patahkan atau kita binasakan, boleh ke macam tu? Atau kenderaan kita rosakkan, boleh ke? Kerana kita fikir akan digunakan oleh musuh. Macam-macam lah pendapatnya. Itu cerita lain. Cuma yang saya nak sebut di situ letaknya. Dia tetap dia putus. Yang sebenarnya Imam Abu Daud nak ceritanya yang jadi dhaif ni sebab dia bercanggah dengan riwayat lain yang lebih sahih. Itu yang saya nampak. Sebab apa? Kita semua tahu kan, Ja'far itu At-Tayyar. Siapa bagi nama? Rasulullah kan. Sebab Rasulullah tengok bila dia syahid, Rasulullah tengok dia terbang. Allah SWT bagi sayap kepada dia. Dia terbang dalam syurga tu, bebas dia nak pergi ke mana-mana. Kita tahu sasalah macam mana sayap orang lain tak ada sayap jadi cantik, ada sayap begitu. Itu cerita lain. Nantilah, itu cerita lain. Perbincangan lain. Yang kita naknya ringkas ni, dia bebas. Maksudnya bebas nak pergi macam burung kan. Kalau kita bebas nak pergi mana-mana, susah. Kalau burung nak pergi ke atas, ke bawah, ke mana-mana pun bebas dalam syurga. Apa sebab dia tu diberi sayap, 2 sayap? Kerana tangan dia putus. Dalam peperangan itu dia pegang bendera. Bila pegang bendera, berlawan musuh tetap tangan dia putus. Dia pegang sebelah lagi tangan. Katakanlah tangan kanan putus dulu, dia pegang tangan kiri. Bila tangan kiri itu pergi pegang lagi, putus pula. Dia dakap. Dia dakap tu jangan bagi jatuh bendera tu. Kemudian pegang lagi, jatuh lah. Dia kena tikar lah. Macam-macam lah, kena tetap jatuh, mati situ.
Cuba fikir, ini riwayat yang sahih. Cuba fikir, kalau dia sudah putus tangan, macam mana cerita tadi dia lompat, dia pergi tetak urat keting tu biar putus. Mana tangan dia nak tetak dengan apa, dengan kaki dia ke? Kalau dia sudah mati, tadi dia belum mati lagi pergi serang tu, macam mana? Di situ sebab dhaif tu. Ada kalanya dhaif ni dari sudut dirayah, sebab bercanggah dengan hadis lain yang lebih sahih. Dia bercanggah sekarang ni. Kalau tengok yang tu, dia tak mati tu, dia ada tangan, dia boleh potong. Bila tu cerita tu? Atau kemudiannya pula dia pegang bendera tu baru potong. Itu kena ada dalil, kena ada bukti yang lain. Cerita yang panjang pula kena ada. Kalau tak ada, tak boleh. Dia mati di situ dah. Dalam keadaan tangan dia tak ada, mati di situ. Masa mana pula dia pergi naik kuda, pergi merempuh musuh seorang-seorang, dan dia melompat daripada kuda tetak. Itulah riwayat Ibnu Ishaq, dia ada masalah. Itulah yang kita kata. Orang ramai tak faham. Sebab dia tak faham seperti kita lah. Kalau dia faham macam saya, selesai masalah. Sebab saya dah tengok banyak dah benda-benda macam ni. Kalau riwayat dia ada benda-benda macam ni. Itu sebab. Jadi bagi orang yang kata perawi dia hasan, kalau katalah dia ni hasan, hadis itu sepatutnya hasan, kenapa Imam Abu Daud kata dhaif? Dia kena faham. Dia pun tahu, ulama-ulama hadis pun tahu, semua tahu. Kadang-kadang dhaif ni bukan dengan sebab perawi, dengan sebab kandungan hadis itu. Jadi kandungan hadis itu apa sebab jadi dhaif? Yang saya sebut tadi itulah. Tapi malangnya benda ni tak ada sebut dalam kitab mana-mana. Tak ada sebut. Tak terlintas lah tu. Allah SWT nak bagi, dia boleh bagi kepada sesiapa pun. Kita duduk di Malaysia ni pun dia boleh bagi. Tidak mesti duduk di Mesir baru dapat ilham. Baiklah, kita tengok di sini ya. Abdul Rahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Ahmad, Ibnu Adi dan lain-lain. Ramai tu yang pertikaikan Abdul Karim tu. Ibnu Abdul Bar justru telah menukilkan ijma' para muhaddisin tentang kedhaifannya. Cuba tengok. Seramah mana tu nak jadi ijma' tu? Bahkan dia menukilkan begitu, Ibnu Abdul Bar. Dialah yang buat syarah Muwatta' tu 3 kali syarah. Dengan tamhidnya, dengan istidkarnya, berapa? 3 syarah dia. Satu syarah tu 70 jilid. Maknanya memang mahir betul dengan Muwatta' tu. Dia kata ijma' ulama dhaif ni. Tapi ada kan dalam Muwatta'? Ada. Tak tahulah, wallahu alam. Mungkin Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti dapat kitab tu yang sudah tidak ada hadis ni. Tak tahu. Tapi kalau nuskha Yahya bin Yahya ada. Abdul Karim bin Abdul Bukhari, takut-takut mana tahu ada ulama tengok ini menyebabkan jadi bermasalah pula Imam Malik ni. Dengan sebab ada perawi dhaif, kenapa dia bawa ni? Sepatutnya dibuang lah. Boleh jadi dia buat. Sebab itu dia tak ada sebut ni perawi ni sebagai perawi Muwatta' Imam Malik. Boleh jadi saja. Hafiz Ibnu Hajar pula mengatakan Abdul Karim seorang matruk, perawi yang ditinggalkan atau tidak diterima hadisnya kerana ia langsung tidak bernilai. Tak terima tu kan tak ada nilai. Siapa macam tu? Hadis-hadisnya tidak boleh dijadikan syahid, apatah lagi untuk dijadikan hujah. Nak jadi syahid pun tak boleh. Matruk adalah satu lafaz jar yang berat. Perawi matruk adalah perawi yang teruk sangat ingatannya, banyak melakukan kesilapan, selain sering terkeliru, banyak waham, keliru. Itulah perawi matruk ni. Tak semestinya akidah dia tu rosak, tak mesti. Akidah dia boleh jadi ahli sunnah yang baik, tapi
Itulah masalahnya. Menurut para imam hadis, dia kata, bagaimanapun sesetengah pihak berpendapat Abdul Karim seorang thiqah. Tengok. Lantaran beliau merupakan salah seorang perawi Muwatta Imam Malik. Kenapa kata thiqah? Sebab Imam Malik ambil riwayat dia. Kalau di sisi orang lain dia dhaif pun, kira-kiranya Imam Malik anggap dia thiqah lah tu, sebab tu dia ambil. Kalau tidak macam mana? Jadi dhaif lah hadis tu, dan jadi jatuh lah darjat hadis kitab dia tu. Sedangkan ulama kata ni kitab ni sahih, ni tinggi ni. Kalau tidak nak letak bawah pun dalam satu senarai lah, satu tahap. Bukhari Muslim Muwatta 3 tu, orang letak begitu. Tentulah beliau thiqah di sisi Malik. Kalau tidak, kenapa Malik menerima riwayatnya untuk dimasukkan ke dalam kitabnya yang sangat masyhur dengan kesahihannya itu? Menurut Hafiz Ibn Hajar di dalam Tahdzibut Tahdzibnya, Abdul Karim memanglah terkenal dengan kewaraan, ketakwaan dan adalahnya. Beliau dianggap dhaif oleh para muhaddithin semata-mata kerana kelemahan ingatannya. Jadi dhaif juga dengan sebab ingatan. Imam Malik sebenarnya tidak mengenali Abdul Karim dari dekat. Ini kata ulama lah. Dia kata Imam Malik sebenarnya tak kenal dari dekat. Tapi kalau kita kata begitu, maknanya Imam Malik tak cermat lah. Mula dia akan jadi begitu. Imam Malik tak cermat lah. Sepatutnya dah tak kenal, tunggulah dulu, nantilah. Kenapa cepat sangat tu ambil masuk ke dalam kitab dia? Orang boleh kata begitu pula. Abdul Karim bin Abil Mukhariq merupakan penduduk Basrah, sedangkan Imam Malik pula tinggal di Madinah, tidak pernah tinggal di Basrah. Beliau hanya terpengaruh dengan Abdul Karim setelah mendengar tentang kewaraan dan ketakwaannya daripada cerita-cerita orang Basrah yang senegeri dengan Abdul Karim. Bersandarkan fakta bahawa terdapat ramai sekali tokoh-tokoh hadis yang mengetahui pribadi sebenar Abdul Karim, para ulama telah mengambil keputusan untuk tidak mentarjihkan pandangan Imam Malik tentangnya. Jadi orang lain tengok ramai lagi orang lain, takkanlah kita nak abaikan begitu saja. Ramai lagi, walaupun Imam Malik seorang yang hebat, jadi dalam masalah ni kita jangan pakai Imam Malik punya lah. Begitulah keputusannya, kebanyakan ulama. Biar apapun, Imam Malik tidaklah mengambil riwayat berkenaan dengan hukum hakam daripada Abdul Karim. Riwayat yang diterimanya daripada Abdul Karim hanyalah yang berkaitan dengan targhib dan fadail sahaja. Ini saya nukil ni pendapat ulama dalam kitab-kitab dia sebut gini. Bukan berkenaan dengan hukum kata dia. Tapi saya tak nampak begitu. Berkenaan dengan hukum juga ni. Berkenaan dengan hukum juga. Misalnya kita tengok hadis yang pertama tadi, yang Imam Malik ambil tu, cerita Ibnu Abbas tu. Ini kan babul witri ba'dal fajri, bab witir selepas fajar, selepas masuk waktu subuh, witir. Tidak hukum. Nak cerita kelebihan ke? Nak targhib ke? Nak cerita fadail ke apa ni? Apa fadail? Nak cerita lebih bagus buat witir tu lepas masuk subuh? Tidak. Sekurang-kurangnya kata boleh. Boleh, harus. Harus tu tidak hukum. Haruskah, haramkah, apakah kita, itu hukum. Jadi nak kata Imam Malik ambil untuk fadail saja, tak tepat. Tak tepat. Ya, yang satu lagi, riwayat yang kedua tu boleh kita kata menyegerakan berbuka. Itu sunat lah, fadilat lah kita kata. Cepat, lambat lewat bersahur. Itu kalau kita nak kata berkait dengan fadail, kelebihan, bolehlah di situ.
letak ni tangan kanan atas tangan kiri. Kalau kita nak kata ini wajib ke? Tidak wajib. Orang yang terima begini, kalau begini pun sah juga dia. Jadi cumanya lebihlah ada kelebihan kalau buat begini. Tapi Imam Malik sendiri tak pakai tu. Kandungan hadis ini, letak tangan kanan atas tangan kiri, ni dia kata. Dia tak pakai. Kenapa? Kenapa dia tak pakai? Ini kan ada dalam Muwatta' Imam Malik. Nak kata dia tak tahu? Tak, dia tahu. Atau kerana Abdul Karim bin Abil Bukhari yang meriwayatkannya, maka dia tak pakai itu, padahal ada dalam Muwatta'. Gitu kan? Kalau macam tu bukan masalah. Itu masalahnya dia kena jaga daripada awal lagi. Sebab yang sahih kan, kenapa dia masukkan juga? Tak payah masuk lah, cari yang lain lah. Ada lagi yang sahih. Yang sahih letak tangan ini kanan atas tangan kiri, yang sahih, cari yang tu lah. Tak payahlah ambil Abdul Karim. Jadi tak keliru lah orang tak kata oh sebab dia dhaif, sebab tu dia tak pakai. Tidak. Walaupun pendapat yang masyhur dalam Malik memang irsal, tidak dakab qiyam, irsal. Tapi ada juga satu pendapat dia dakab qiyam. Boleh. Kita tak faham kenapa dia ambil daripada Abdul Karim. Kenapa dia ambil daripada Abdul Karim? Kalau kita kata dia nak buat perbandingan, nak cerita ini perawi dhaif begini bentuk riwayat dia, itu Imam Tirmizi buat kerja macam tu. Dia tidak. Dia tidak. Kenapa dia begini? Kalau Imam Tirmizi kita boleh terima, biasa dia buat gini. Sengaja dia ambil perawi dhaif. Dia tahu ada yang sahih, sebab dia nak perkenalkan perawi itu kepada pelajar-pelajar. Itu tujuannya. Tapi kalau Imam Malik tidak begitu. Hadis inilah yang jadi masalah tu. Itu pun yang sabit, yang diterbukti sahih juga melalui saluran riwayat orang-orang lain. Ini betul. Kalau yang ini betul. Mana apa yang disebutkan oleh Abdul Karim dalam riwayat dia ni berdasarkan riwayat sahih yang lain memang ada, semuanya ada. Semuanya ada. Kalau macam tu betul. Tapi kenapa dia ambil riwayat ini? Itu persoalannya. Dia kena jaga kedua-dua lah. Kalau nak cerita kandungan hadis ini betul, ambil riwayat yang sahih, bawa, baru selesai. Baru tidak timbul pertikaian ni. Pertikaian ni timbul kerana kitab dia tu terkenal dengan kitab yang sahih. Mestilah perawi-perawi dia sahih. Bukan nak cerita kandungan pengajaran dalam hadis tu saja sahih. Hadis tu sendiri pun kena sahih. Sepatutnya gitulah. Sememangnya terdapat kelonggaran dalam menggunakan pakai hadis-hadis yang kurang sahih jika ianya berkaitan dengan bab-bab fadail dan targhib. Oleh yang demikian, tindakan Imam Malik tidak dianggap salah. Namun begitu hal ini tetap dianggap telah mencabar persepsi bahawa perawi di dalam Muwatta' lebih tinggi daripada perawi-perawi kitab lain. Yang ini tergugat. Ke mana-mana pun yang ini tergugat. Jadi orang kata perawi-perawi dia tu sahih. Tidak. Ni satu contoh. Satu contoh. Kalau kita kata dia ambil sedikit, yang lain pun sedikit juga. Banyak sedikit sebab dia kitab ringkas. Bukannya kitab besar sangat. Dua pun banyak dah tu. Dua pun. Ubaidullah pula meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibni Umar, katanya. Tadi kan yang meriwayatkan daripada Ibni Umar, daripada Nafi', yang meriwayatkan daripada Nafi' ialah Abdul Karim bin Abil Bukhari. Satu lagi saluran, Ubaidullah meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibni Umar. Lain pula cerita. Yang ni meriwayatkan secara mauquf
bukan secara marfu' seperti Abdul Karim tadi. Di sini sudah ada percanggahan, sudah ada ta'arud di sini. Apa kata Umar? Umar kata saja, tak ada melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Cuba perhati di sini. Kata Umar, aku tidak pernah kencing sambil berdiri semenjak memeluk agama Islam. Tadi kan riwayat Abdul Karim tadi, dia kata Rasulullah kata, wahai Umar, jangan kencing sambil berdiri. Yang ni dia kata, aku tak pernah kencing sambil berdiri semenjak aku memeluk agama Islam. Cuba tengok, perhati. Di mana ada percanggahan? Kalau kita terima riwayat Abdul Karim tadi, Nabi larang bila? Dan kalau Umar tak pernah kencing semenjak dia masuk agama Islam, dia tak pernah kencing sambil berdiri. Jadi Nabi tegur Umar tu ketika dia semasa jahiliah ke, semasa dia belum Islam ke? Untuk apa Nabi tegur orang bukan Islam? Memang passion dia pun kencing sambil berdiri itu. Biasanya Nabi SAW tegur ni, dia nak didik sahabat dia yang sudah Islam. Cuba tengok, kan bercanggah tu. Salah satu kita nak tengok hadis ini dhaif, tidak dhaif, tengok bercanggah ke tidak. Sekarang dia sudah bercanggah. Riwayat mauquf dengan riwayat marfu' sudah bercanggah. Yang tu kata Rasulullah kata, wahai Umar, jangan kencing sambil berdiri. Kira-kiranya Umar pun lepas pada tu tak kencing sampai berdiri sampai bila-bila. Maknanya dia pada ketika tu dia Islam dah tu, kira-kira tu zahirnya, sebab dia pakai yang Nabi larang tu. Tiba-tiba di sini dia kata, semenjak aku memeluk agama Islam, aku tak kencing sampai berdiri. Itu kan bercanggah. Jadi Rasulullah tegur tu bila? Itu masalah. Macam tadilah, yang dia potong urat keting tu bila? Setelah dia putus tangan. Kalau putus tangan nak potong macam mana? Kalau tidak putus tangan, kenapa Nabi SAW tengok dia terbang bagi sayap kepada dia tu? Bila? Ini benda yang perlu diperhatikan oleh orang yang belajar hadis. Benda-benda beginilah. Kalau kita dapat benda ni kan, memang istimewa. Inilah yang dikatakan ilal khafiyah, ilat yang tersembunyi di sebalik sesuatu hadis itu. Jangan kita tengok, oh ini hadis marfu', bila marfu' dia lebih tinggi terus. Tak boleh begitu. Cuba tengok Zain. Ulama mentarjihkan yang mauquf daripada yang marfu'. Sebab yang mauquf ni Ubaidullah dia kuat. Bukan orang seperti Abdul Karim tadi yang meriwayatkan daripada Nafi' di sini. Berbeza tu. Imam Tirmizi kata hadis atau asar ini lebih sahih daripada hadis Abdul Karim. Walaupun mauquf, Imam Tirmizi kata ini lebih sahih. Tapi yang lebih sahih pun tak sahih juga. Dia kata, semenjak aku memeluk agama Islam, aku tak kencing sambil berdiri. Anak murid dia kata, saya tengok dia kencing sambil berdiri pula dah. Jadi apa makna Imam Tirmizi kata lebih sahih? Ini yang kita kena faham. Dalam Tirmizi susah. Kadang-kadang dia pakai sahih dengan makna sahih sungguh, hasan dengan makna hasan sungguh, seperti orang-orang lain lah, dalam istilah orang lain. Kadang-kadang dengan makna nisbi saja. Nisbi ini lebih sahih daripada lebih sahih. Dan sahih tu bukan dengan makna sahih sungguh. Ini dipakai dari segi lughawi saja. Nak kira yang ni dengan itu lebih baik, yang ni lebih baik maksudnya. Bukan sahih tu dengan makna sahih dalam istilah tu. Seperti orang kata, apa khabar? Baik. Kaifa anta? Sahih. Bukan sahih dalam hadis sahih tu. Sahih dengan makna sihat lah. Baik. Jadi ini lebih baik. Itu saja maksud dia. Jangan kita faham Imam Tirmizi kata sahih pula. Tak boleh sahih. Hadis Zaid bin Aslam, hamba dia, itu lebih sahih.
Itu yang sebenar. Sayyidina Umar setelah memeluk agama Islam pun ada ketikanya kencing atau buang air kecil sambil berdiri. 133. Asar Umar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kalau nak tengok dengan sanad yang lengkap, tengok Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar dan At-Tahawi. Sanadnya meskipun sahih, namun ia bercanggah dengan asar sahih juga yang diriwayatkan. Dia sahih, tapi kalau bercanggah dengan yang lebih sahih tak boleh, jadi dhaif juga. Sebab itu kita nak menilai hadis, jangan tengok sanad dia saja. Inilah bendanya. Ada kalanya hadis itu sahih dari segi sanadnya, tapi tidak sahih juga. Boleh berlaku apabila isi dia, kandungannya, matannya tidak sahih. Ada kalanya matan itu sahih, sanadnya pula tak sahih. Yang sahih sebenar-benarnya sahih dari dua-dua sudut itu. Cuba tengok yang ni. Asar umat ini sanadnya meskipun sahih, namun ia bercanggah dengan asar sahih juga yang diriwayatkan bahawa Umar, Ali, Zaid bin Thabit, Ibnu Umar dan lain-lain sahabat ada kencing sambil berdiri. Ni kenapa dia sahabat ni orang yang paling patuh, paling jagalah perintah ke atau larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ni duduk buat? Selepas Rasulullah wafat tak ada, masih buat lagi. Nak kata mansuh macam mana dia buat? Termasuk Umar. Demikian kata Hafiz Ibnu Hajar. Asar-asar sahih berhubung dengan perkara berkenaan antara lainnya dapat dilihat di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah ni dia istimewa. Dari segi rujukan kita nak tahu asar sahabat dengan sanad yang lengkap, tengok situ. Tengok situ. Kesimpulan komentar Tirmizi ialah hadis Umar dalam bab ini ada dua. Satu daripadanya marfu'. Yang marfu' itu tidak sahih kerana di dalam isnadnya ada perawi dhaif bernama Abdul Karim bin Abil Mukharib. Yang keduanya mauquf. Ia tidak lebih daripada kata-kata Umar sendiri. Yang mauquf ini berbanding yang marfu' lebih sahih kerana dua sebab. Lebih sahih kerana dua sebab. Satu, sanad yang mauquf lebih baik daripada yang marfu'. Dua, matan yang mauquf mengandungi kenyataan yang bercanggah dengan apa yang terkandung di dalam matan yang marfu'. Kalau Sayyidina Umar sendiri mengatakan, aku tidak pernah kencing sambil berdiri semenjak memeluk agama Islam, bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menegur Umar kerana telah kencing sambil berdiri? Dah bila dia Islam dia tak pernah kencing sambil berdiri. Macam mana nak Rasulullah nak tegur pula? Yang itu ada dalam riwayat Abdul Karim. Maknanya riwayat Abdul Karim itu tak betul lah kalau kita nak pakai yang ini. Takkanlah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar itu berlaku ketika Umar belum memeluk agama Islam. Ini perkara yang hampir-hampir tidak ada berlaku gitu. Rasulullah nak tegur, nak ajar orang kafir pula. Abu Jahal kencing sambil berdiri dia tegur. Adakah macam tu? Banyak benda lah kena tegur. Kata-kata Tirmizi bahawa asar Umar ini lebih sahih daripada hadis Abdul Karim juga tidak dipakai Tirmizi mengikut istilah kebanyakan ulama hadis. Ini benda yang kena faham. Nombor satu sekali. Nombor satu sekali. Kalau orang tu tak faham benda ni, memang dia tak belajar Tirmizi. Atau dia belajar daripada guru yang tak sepatutnya tu. Tak sepatutnya. Sebab apa? Jelas ni. Berapa kali dah kita berjumpa ni. Berapa kali dah macam ni. Ia bahkan dipakai dengan arti sahih nisbi atau lughawi semata-mata. Ini kerana asar Umar yang dihukum sahih berdasarkan sanad itu juga masih tidak terlepas daripada syudzuz. Kita panggil syudzuz.
yang menghalangnya daripada menjadi sahih dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Dia ada syudzuz, itu ada keganjilan. Salah satu syarat nak jadi hadis sahih ni, dia bukan diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit dia kena jangan ada syudzuz, jangan ada illat. Salah satunya syudzuz ni bercanggah dengan realiti, bercanggah dengan riwayat lain yang lebih sahih, yang sahih juga. Tak boleh macam tu. Syudzuznya terletak pada percanggahannya dengan asar-asar sahih yang menyebutkan Umar ada kencing sambil berdiri. Sebagai contohnya, sila lihat asar berikut. Haddatsana Ibnu Idris anil A'mash an Zaid qala ra'aitu Umar bala qa'iman. Bermaksud kata Zaid, yakni Zaid bin Aslam, aku telah melihat Umar membuang air kecil sambil berdiri. Asar riwayat Ibnu Abi Syaibah. Apa yang tersebut di dalam asar ini bercanggah dengan asar mauquf Umar tadi yang dikemukakan oleh Tirmizi. Di mana letaknya kebenaran asar itu setelah Zaid bin Aslam berkata, aku telah melihat Umar membuang air kecil sambil berdiri. Kaidah fiqh al-muthbit muqaddam ala nafi. Ini kita pakai kaedah. Orang yang menyabitkan sesuatu perlu diutamakan daripada orang yang menafikannya. Menyabitkan yang sahih lah, yang betul lah. Yang menyabitkan yang tak ada tu tak kira. Ni yang menafikan hadis mauquf Umar tadi daripada Ubaidullah tadi, nafi. Dia kata Umar tak kencing semenjak dia Islam, dia tak kencing sampai berdiri. Nafi itu. Ni hadis Zaid bin Aslam isbat. Isbat tu dia kata ada, Umar ada kencing sampai berdiri. Yang kata ada kena diutamakan daripada yang kata tak ada. Sebab apa? Bila dia kata ada tu, mana memang ada lah. Kalau tidak, dia tak akan mengada-ngada nak kata tu. Jadi satu kesalahan pula. Orang macam mana Zaid bin Aslam ni? Itu macam tuduhan pula, fitnah terhadap Umar pula. Jadinya besar kesalahannya. Jadi bila dia kata Umar ada kencing sambil berdiri, memang ada. Memang ada. Juga menghendaki asar Zaid bin Aslam diutamakan daripada asar Umar yang mauquf itu. Ini mengikut kaedahnya. Kemudian hadis Buraidah dalam bab ini tidak mahfuz. Itu cerita lain pula. Tak habis lagi, kita tak sempat dah nampak gayanya malam ni. Nak seterusnya, setakat itulah dulu. Jadi insya-Allah boleh fahamkan kaedah tu. Jadi cara Imam Tirmizi tu sangat halus. Barulah kita faham. Kadang-kadang ulama-ulama besar ni dia guna mengelirukan. Dia kata ini lebih sahih daripada yang itu. Kalau lebih sahih itu maknanya yang itu pun sahih juga. Mana sahihnya? Yang itu memang dhaif dah. Dia sendiri pun kata dah. Kalau kita kata yang ini lebih sahih, maknanya yang tadi pun Abdul Karim itu pun sahih. Mana sahihnya? Dia sendiri kata itu dhaif. Kan tadi dia sudah kata itu dhaif. Ayyub As-Sakhtiyani mempertikaikan dia, mendhaifkan dia. Jadi mana boleh kita kata yang itu pun sahih, yang ini lebih sahih. Macam kita kata dua benda yang cantik. Yang ini cantik, yang ini lebih cantik. Yang itu pun bukan tak cantik, cantik juga, tapi yang ini lebih cantik. Jangan faham gitu. Sebab dia sudah kata tadi yang Abdul Karim bin Abil Mukharib itu tak sahih. Macam mana kita nak pakai itu pun sahih juga? Tak boleh. Kemudian dia kata dia guna sahih. Sahih dipakai dengan makna lughawi. Penting tu kena faham ni. Kalau nak baca kitab-kitab lama, kitab-kitab turas, kena faham benda-benda macam ni. Sebab itu dalam kitab-kitab lama, kitab mana-mana pun, kitab fiqh terutama, dia akan sebut tu dari segi lughah mana dia begini,
Dari segi istilah begini, mesti dia sebut. Sebelum bincang panjang tu, awal-awal lagi sebut. Dari segi lurah begini, dari segi gini. Sebab apa? Takut-takut keliru. Sebab kadang-kadang dipakai dengan makna lughawi, kadang-kadang dipakai dengan makna istilahi. Benda macam ni bukan dipakai oleh orang kemudian, sama sahabat lagi, sama Nabi lagi dah ada dah. Misalnya dia kata ni'matil bid'atu hadhihi, dia kata kepada Sayyidina Umar, kata kepada sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih itu bid'ah ke? Macam mana dia kata bid'ah? Macam mana dia kata bid'ah? Lepas tu dia suruh pula. Jadi dia suruh benda-benda bid'ah lah kah? Takkan macam tu. Tapi dia kata inilah paling baik. Apa yang bid'ahnya? Kalau nak kata asasnya Nabi tak pernah buat, Nabi buat. Dan Nabi buat macam mana bid'ah? Jadi itulah kita kata dia pakai dengan makna lughawi. Di situ bid'ah itu dengan makna lughawi, bukan dengan makna istilahi. Macam Imam Tirmizi kata lebih sahih ni, sahih dia pakai dengan makna lughawi, bukan dengan makna istilahi. Barulah betul. Jangan kita ingat bila ulama hadis kan dia mesti dia bercakap tu kalau kata sahih, sahih dari segi istilah lah, takkan dari segi lughah pula. Jangan kata begitu. Kan Allah SWT yang mensyariatkan sembahyang tu, solat itu. Jadi mesti kalau dia sebut solat dalam Quran mestilah dengan makna sembahyang lah, dengan makna istilahi lah. Kalau kita kata begitu tak betul. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Itu apa makna? Apakah inna salataka sakanun lahum itu Nabi sembahyang? Bila orang bagi zakat dia beri sembahyang 2 rakaat begitu ke? Tak ada kata macam tu. Jadi solat itu Allah kata, guna dengan makna lughawi. Nabi kata, Allah kata, sahabat kata, guna lughawi. Tidak kata dia bila dia mensyariatkan agama Islam, dia mesti guna istilah, semua sepenuhnya istilah. Takkan dia nak guna yang lughah pula? Tak boleh kata begitu. Nampak sangat tak faham tu kalau kata begitu. Sebab itu dalam kitab kita dia sebut ini dari segi lughah, maknanya begini. Dari segi istilah begini. Sebab akan selalu akan ada tu, kadang-kadang guna ni, kadang-kadang guna, kena faham. Solat di situ dengan makna doa saja. Dari segi lughah maknanya doa. Jadi eloklah doa. Bila orang bagi zakat itu, Nabi doakan. Jadi bukan sembahyangmu itu memberi ketenangan kepada mereka, doa kamu, doa. Tengok Allah pakai solat dengan makna lughawi kata. Begitu juga yang lain-lain. Ini benda yang kita kena faham. Kadang-kadang orang keliru. Jadi tak ada guna juga kalau nak tengkar-tengkar dengan orang yang tak faham kan. Dia kata Imam Tirmizi kata lebih sahih, mestilah lebih sahih. Susah kan? Ikutlah, ambil lah. Rasanya setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada apa-apa kemuskilan ke? Minta ulas tentang pemahaman hadis. Ya betul. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sesiapa yang mengada-ngadakan benda barulah dalam urusan kita ini, sesuatu yang tidak ada asasnya daripada kita, fa huwa raddun, maka tertolak. Ada yang berhujahkan dengan hadis ini dengan mafhum mukhalafahnya. Mana dia kata kalau man ahdatha fi amrina hadza ma minhu fahuwa maqbul.
Kalau daripada ada asasnya dalam agama boleh terima. Yang tak ada asas saja yang tak boleh terima. Kalau ada asasnya boleh. Untuk membolehkan bid'ah hasanah, tak kena ni macam ni. Ini boleh jadi bahaya ni macam ni. Sebab apa? Sebabnya ada kan golongan yang kata boleh buat hadis maudhu untuk kebaikan. Sebab dia kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mengada-ngadakan atas nama ala tu dia kata. Ala lil madarrah, untuk merosakkan, merugikan. Itu makna ala. Tapi kalau lam lil manfaah, man kadzaba li, bukan man kadzaba alayya. Jadi mafhum mukhalafah kepada itu. Kalau untuk kebaikan Rasulullah, untuk orang ni ikut agama, jadi tak tinggal sembahyang dan sebagainya, tak apa kita reka. Sebab itu untuk agama, bukan memudaratkan agama. Yang tak boleh ni ala, man kadzaba alayya, itu bahaya tu macam tu. Tengok kan ulama tak benarkan buat kesimpulan begitu, pakai mafhum mukhalafah begitu macam tadi. Dia kata termasuk dalam golongan yang menyeleweng. Jadi menyeleweng dengan sebab dia pakai mafhum mukhalafah. Kemudian mafhum mukhalafah ni bukan semuanya dipakai oleh ulama. Tidak semua dipakai oleh ulama. Berapa ramai imam-imam besar tak mahu pakai. Kalau pakai bukan semua tempat. Bukan semua tempat. Jadi kena berhati-hatilah. Tak boleh kita takwil-takwil begini. Tak sesuai takwil. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa? Tak boleh. Imam Syafi'i sendiri katakan man istahsana faqad syarra'a. Kalau nak kira baik-baik saja, nak buat baik, buat baik. Bermakna dia telah buat syariat sendiri. Tak boleh. Dia kena ada kaedah dia, kena pakai kaedah dia. Kalau buat sesuatu tak kena pada kaedah dia, tak boleh. Akan berlaku penyelewengan yang besar lah, susah. Tak terkawal keadaannya. Tak terkawal. Sebab itu kena ikut saluran yang betul, pakai kaedah yang betul. Nombor satu sekali, kena faham apa yang orang kata tu. Masalah macam ni, Imam Tirmizi kata apa, kena faham baik-baik. Jangan keliru pula. Dia kata macam lain, kita kata macam lain. Ya. Tak ada. Dengar-dengar saja. Dengar-dengar. Jadi kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Ikut cara sunnah lah. Cara sunnah. Itu betul. Itu betul. Kalau usul fiqh dia tidak akan bercanggah macam kita guna tadi. Kita guna juga kaedah fiqh apa, tapi biar tepat, jangan tak kena pada tempat dia. Jangan tak kena pada tempat dia. Begitulah. Kaedah tu tetap berguna. Dan kita banyak perkara kena faham, macam mafhum mukhalafah. Semua tempat kau boleh pakai mafhum mukhalafah, dan semua ulama terima kau. Itu kena tahu dulu. Kemudian kalau pakai mafhum mukhalafah macam tadi, hadis, apa jadinya? Ulama faham macam mana? Ulama kata macam tak boleh kan reka hadis walaupun untuk kebaikan Islam, untuk orang tu taat dan patuh, tak boleh. Supaya dia jadi minat nak menghafal Quran, jadi kita reka hadis lah, menghafal Quran dia boleh pahala besar begini-begini. Itu untuk kebaikan, kita tak. Bahaya tu kalau macam. Yang tak bolehnya kalau memudaratkan, sebab kita faham daripada ala tu kononnya. Itu salah.